PLHW 2712 hubungan etnik. So sebelum kami memulakan pembentaran kami, saya ingin memperkenalkan dulu ahli kumpulan kami. Nama saya Rudi Akhtar Ali bin Hussein. Nombor metrik saya B0918101132. Dan ahli yang seterusnya adalah Muhammad Safwan, Abdul Hasif, Anis Suraya dan juga Ananda Mutusami. So pembentaran kami hari ini adalah tentang tentang kita semula, dan tajuk lebih detail dia adalah perbandingan dengan luar negara tentang kesedaran masyarakat terhadap kita semula. So kesedaran ni bermula daripada berbagai pihak, seperti kerajaan, media massa, dan paling penting adalah daripada masyarakat sendiri. Sebab tanpa kesedaran dalam masyarakat tu, walaupun kerajaan ke media massa sebarkan segala tentang amalan ke kesedaran ke, kalau dalam masyarakat tu tak terdetik nak berubah ke, nak sedar diri ke apa, dia memang takkan berjaya lah amalan ni. Sebab amalan ni dia bukan satu pihak lah, bukan dari pihak kerajaan, dia mostly dari pihak masyarakat sendiri. Tetapi kerajaan semua kena, media massa pun kena memainkan peranan mereka lah untuk menyebarkan kesedaran ni. Sebab masyarakat, tak semua masyarakat boleh dapat maklumat tentang kesedaran ni dengan lebih menyeluruh lah. So kerajaan, media massa dan tak kisahlah jiran-jiran ke apa semua perlu memainkan peranan. Seperti Majlis Pembandaran pun boleh memainkan peranan. Sebab kalau dari segi sampah sarap dikutip kat rumah ke, semula tu kan Majlis Pembandaran. So diorang boleh start macam buat sistem sampah sarap dari rumah pun kena asingkan mengikut bahan-bahan. So recycle ni, kita semula ni boleh digunakan slogan ni tau, 3R tu: reduce, reuse dan recycle. Reduce adalah mengurangkan, dan reuse tu menggunakan balik, dan recycle tu adalah kita semula. So okay, sebelum tu saya nak cerita pasal jenis-jenis bahan yang boleh kita semula. Mungkin ramai tahu, mungkin ramai tak tahu, especially yang tong-tong berkala tu. So untuk kaca, bahan-bahan yang kaca perlu dibuang di dalam tong yang berwarna coklat. Bahan yang merupakan kertas, tak kisahlah surat khabar ke majalah ke apa, adalah untuk ke tong biru. Dan last sekali, logam ataupun aluminium dan plastik adalah untuk tong warna jingga. So itu saja untuk pengenalan. Selebihnya definisi kertas semula semuanya akan diterangkan oleh ahli saya berikutnya, Abdul Hasif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Hasif Anik bin Abdul Hadi. Nombor metrik saya adalah B09181000. Saya akan menerangkan mengenai definisi projek ini. Secara umum, kita semula adalah proses pengolahan semula bahan buangan untuk penghasilan barangan baharu. Menurut sumber yang telah saya dapat kumpulkan, iaitu yang pertama daripada The Editors of Encyclopedia Britannica, kita semula merupakan pemulihan dan pemprosesan semula bahan buangan untuk digunakan dalam produk baru. Fasa asas dalam kita semula adalah pengumpulan bahan buangan, pemprosesan atau pembuatan menjadi produk baru, dan pembelian produk tersebut yang kemudiannya dapat dikita semula. Daripada sumber yang kedua, iaitu 1000 Ombak di laman sesawang wordpress.com. Membawa masuk kita semula ini merupakan salah satu cara yang paling berkesan untuk mengurangkan jumlah sampah sisa pemecah ke 40%. Hal ini kerana bahan buangan seperti surat khabar, botol minuman, besi dan aluminium boleh dikita semula dan diproses menjadi bahan mentah untuk kegunaan pelbagai industri. Sumber yang ketiga yang saya dapat adalah daripada pengarang Puan Rosmizatul Azlia binti Mat Yamin daripada Utusan Malaysia. Beliau berkata, amalan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan seharian bagi mengurangkan bahan-bahan buangan, penggunaan bahan mentah baharu, penggunaan tenaga, pencemaran dan pengeluaran gas rumah hijau kerana penghasilan barangan baharu daripada bahan mentah. Daripada sumber yang keempat, iaitu daripada Muhammad Helmi. Beliau berkata,
Pekerjaan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka pekerjaan alam sekitar adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus, pekerjaan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisma di muka bumi. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safar Arif bin Muhammad Serusi dan nombor matrik saya adalah B0918110532. Dan hari ini saya akan membentangkan pernyataan masalah dalam tajuk kami. Okey. Masalah yang pertama yang akan disuarakan adalah pembangunan infrastruktur yang mendadak sehingga mengurangkan dan tidak memfokuskan tapak-tapak kita semula ataupun pembuangan sampah. Okey, pembangunan termasuk pembinaan bandar baru, infrastruktur dan kemudahan awam seperti empangan, lambangan terbang, pelabuhan, jalan raya, hospital, sekolah, rumah, stesen janakuasa dan lain-lain bercambah dengan pesat. Ia kelihatan seperti perkembangan yang positif untuk kita. Tetapi cuba kita lihat perkembangan itu daripada sudut perspektif yang lain. Sebenarnya, perkembangan itu adalah bayang kepada terjadinya isu kepada kurangnya penerapan kita semula dalam rakyat. Kenapa? Kerana kurangnya tempat-tempat pengitaran semula. Isu yang kedua adalah perbandaran dan perindustrian yang pesat di Vietnam menyebabkan penghijrahan penduduk dari luar bandar ke kawasan bandar yang menghasilkan ribuan tan sisa berpecahan. Jelas kesan daripada pembangunan yang pesat juga mendatangkan impak negatif dalam isu kebersihan dengan terhasilnya sisa berpecahan yang berlebihan dan tidak dikita semula sehingga mencacatkan pemandangan dan juga turut mendatangkan masalah kepada kesihatan manusia. Perkembangan perbandaran dan perindustrian telah pun menggerakkan penduduk untuk berkumpul daripada di kawasan kampung kepada kawasan yang menumpuk iaitu bandar kerana banyaknya peluang pekerjaan. Dan sebenarnya perkara ini agak susah dikawal kerana penduduk yang berhijrah itu memiliki mentaliti yang berlainan, perangai yang berlainan, dan itu akan memaksa kerajaan untuk merangka strategi baru untuk menjalankan kita semula. Isu yang ketiga adalah kurangnya infrastruktur untuk melakukan aktiviti kita semula. Okey. Jika rakyat ataupun penduduk mempunyai kesedaran untuk melakukan kita semula, tetapi tiada kemudahan dalam infrastruktur itu untuk menjalankan kita semula tidak akan berjaya. Perkara sebegitu akan mendatangkan ketidakpuasan hati penduduk terhadap kerajaan kerana seolah-olah diarahkan untuk membuat sesuatu yang tidak wujud kerana kemudahan untuk menyita semula tidak disediakan. Kesan daripada kerajaan yang tidak melaburkan dana untuk menyediakan kemudahan infrastruktur kita semula secara automatiknya, ia juga akan menukarkan cara pemikiran rakyat seterusnya dapat merubah tindak tanduk penduduk dan rakyat kepada penduduk yang lebih cenderung untuk membuang sampah di merata tempat kerana infrastruktur itu tidak disediakan. Isu yang keempat adalah didikan ibu bapa terhadap anak tentang kita semula, pendedahan awal. Merebung buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa itu sudah biasa didengar sejak dari umur kecil lagi. Ibu bapa sepatutnya menerapkan nilai-nilai murni sejak anak kecil lagi, bukan sekadar menyuruh, tapi ibu bapa juga perlu melakukan tindak tanduk itu agar ia menjadi contoh kepada anak-anak kelak. Perkara sebegini berlaku kerana ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang mengamalkan nilai murni iaitu kita semula. Bagaimanakah kita semula ingin dijalankan jika dari rumah lagi kesedaran itu tidak dipupuk? Isu yang kelima adalah penduduk ataupun rakyat tidak merasakan keuntungan dari
daripada melakukan aktiviti kita semula. Sudah lazim melakukan sesuatu kerja dengan percuma amatlah mustahil pada era kemajuan yang semakin membangun ini, kerana setiap rakyat dan penduduk seolah-olah berperang untuk mendapatkan wang ringgit demi sesuap nasi. Antara aktiviti yang boleh menjana pendapatan adalah dengan menghantar sisa pekerja ke pusat kita semula. Namun, sebilangan besar pusat pengumpulan mengambil barang kita semula dengan harga murah, dan ini mendatangkan pemikiran rakyat yang merasakan lebih mudah untuk membagainya daripada menjual. Walau perkara begitu dilihat kecil, tapi sebenarnya inisiatif itu akan memberikan pendedahan secara automatiknya akan menerapkan nilai murni kita semula itu ke dalam jiwa rakyat. Terima kasih. Itu saja daripada saya, Muhammad Safar Arif dan Muhammad Sanusi. Selamat sejahtera kepada Puan Fazila. Nama saya Ananda Analaki Mutusami. Nombor matrik saya adalah B0918100031. Saya daripada 2 BMMM/S1/1. Sekarang saya akan bentangkan tentang isi kandungan berbandingan antara negara dan luar negara terhadap kesedaran alam sekitar. Dalam perbandingan ini, kami sekumpulan menganalisa 10 jenis artikel tentang kesedaran alam sekitar di kalangan masyarakat. Daripada 10 artikel, 5 adalah dalam negara dan 5 lagi adalah tentang luar negara. Tajuk-tajuk artikel yang kami kumpul ditunjuk dalam slide tersebut. Daripada analisa artikel-artikel di atas terdapat masih sedikit maklumat dalam kalangan masyarakat Malaysia mengenai peningkatan sampah isi rumah walaupun skim pengasingan sisa diperkenalkan. Keduanya ialah ini juga bermaksud bahawa Malaysia jauh ketinggalan berbandingan dengan banyak negara lain yang maju. Yang ketiga, pengetahuan dan kesedaran masyarakat tentang 3R harus ditingkatkan dari semasa ke semasa. Terutamanya penting pelaksanaan 3R dan memisahkan sisa pepejal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisura binti Sukafli. Nombor matrik B0918100297. Okey, pada hari ini saya akan mengupas dapatan kajian yang saya telah dapati daripada kajian yang telah kami lakukan. Melalui hasil kajian ini, kami telah mendapati bahawa tahap pengetahuan dan amalan rakyat Malaysia masih di tahap sederhana berbanding rakyat di luar negara tentang isu-isu kita semula. Hubungan antara tahap pengetahuan, amalan dan sikap masyarakat umum berkaitan dengan isu-isu kita semula mempunyai kaitan dengan faktor sosioekonomi. Antara faktor sosioekonomi yang telah kami dapati ialah tahap pendidikan, umur dan juga jenis kediaman, iaitu sama ada rumah yang dibeli atau rumah yang disewa. Ramai yang berpendapat bahawa tahap pendidikan juga merupakan faktor yang memberi kesan kepada isu-isu kita semula. Di Jordan, tahap pengetahuan mereka terhadap kita semula sangat rendah kerana mereka tidak diajar tentang isu kita semula. Faktor sosioekonomi yang seterusnya ialah umur. Di Jepun, orang dewasa lebih mempunyai tahap pengetahuan dan amalan yang tinggi terhadap isu kita semula berbanding dengan remaja dan juga kanak-kanak dalam mendidik sifat dan tanggungjawab masyarakat terhadap isu-isu kita semula. Seterusnya, faktor sosioekonomi jenis kediaman yang dibeli atau menyewa. Ia menunjukkan bahawa penduduk yang tinggal di rumah yang dibeli mempunyai sifat tanggungjawab dan sifat kekitaan yang lebih kuat berbanding orang yang tinggal di rumah yang disewa. Kerana orang yang menyewa merasakan mereka tidak mempunyai tanggungjawab, manakala orang yang tinggal di rumah yang dibeli, mereka mempunyai sifat kekitaan terhadap komuniti. Antara cadangan bagi meningkatkan tahap pengetahuan dan individu perlu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengurusan kita semula sisa pepejal. Antara aktiviti yang boleh disertai ialah kita semula, pendidikan alam sekitar dan juga pengurangan
dan juga pengurangan sisa perbejaan. Seterusnya ialah pihak berkenaan juga perlu menambah bilangan kegerapan kutipan sampah di kawasan tempat tinggal bagi mengelakkan sampah tidak dibuang di merata tempat dan juga lebih teratur. Seterusnya, pihak kerajaan dan juga pihak Kementerian Pelajaran perlu mewajibkan subjek alam sekitar dalam kalangan pelajar kerana amalan ini perlu dipupuk sejak usia muda lagi. Bab kata pepatah, melentur buluh biar daripada rebungnya. Kembali kepada saya, untuk kesimpulan tugasan kami mengenai kesedaran kita semula. Kesedaran ini bermula daripada segala pihak dengan kerjasama berbagai pihak. Pihak antara kerajaan, sekolah, cikgu, media masa, dan yang paling penting adalah diri kita sendiri. Tanpa usaha dan kesedaran dalam diri kita sendiri, memang kesedaran terhadap kita semula ini memang tak akan pergi jauh dan tidak akan berjaya. So itu saja untuk tugasan kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Fazila dan juga ahli kumpulan saya. Terima kasih. Okey, saya dah kumpulkan bahan-bahan kertas untuk di kita semula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.